1891. Assalamualaikum, selamat malam dan terima kasih. Sekarang ni apa semua sedang menonton video daripada Zeksu Channel. Kepada sesiapa yang belum subscribe lagi channel ni, bolehlah tekan butang subscribe yang ada kat bawah tu. Yang mananya dah subscribe, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Bila sebut saja penjara Pudu, kita sebagai rakyat Malaysia pasti pernah mendengarnya. Ia merupakan sebuah penjara yang terkemuka di tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Penjara Pudu terletak di Jalan Hantuah, Kuala Lumpur. Ia dibina pada tahun 1891 sewaktu zaman penjajahan British dan menempatkan hampir 600 orang banduan. Selepas 101 tahun beroperasi, penjara Pudu secara rasminya ditutup pada tahun 1996 dan semua banduan dipindahkan ke penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang. Sebelum wujudnya penjara Pudu, tapak bangunan tersebut merupakan tanah perkuburan Cina. Kiranya penjara Pudu dibina di atas tanah perkuburan lama. Penjara tersebut menyimpan pelbagai kisah seram dan misteri yang ramai di antara kita dah tahu. Jadi pada malam ni saya nak kongsikan beberapa kisah seram dan misteri yang diceritakan terjadi di penjara Pudu. Terdapat satu potret dilakarkan di dinding sel penjara. Wajah yang terlakar pada potret itu adalah milik seorang banduan akhir. Apakah yang dimaksudkan dengan banduan akhir? Ia sebenarnya merujuk kepada banduan-banduan yang akan ke tali gantung. Berbalik kepada potret tadi, ia bukan sekadar potret biasa, namun terdapat kisah misteri di sebaliknya. Banduan akhir di dalam potret itu dikatakan seorang yang sangat berbakat dalam melukis. Potret itu dilukis sendiri atau senang cakap, dia lukis diri dia sendiri sebelum dia dihukum gantung. Menurut beberapa sumber, potret itu dikatakan akan bercahaya seolah-olah ia hidup. Malah, ada yang mendakwa bahawa potret itu akan menangis setiap kali tiba masa banduan akhir lain akan dihukum gantung. Terdapat sel yang dinamakan bilik terakhir di mana ia menempatkan banduan akhir sebelum dihukum gantung sampai mati. Menurut warden yang bertugas, banduan akhir yang ditempatkan di situ akan meraung, menangis, menjerit, bercakap seorang diri, meratapi dan menyesali segala kesalahan yang pernah mereka lakukan. Semasa proses mengosongkan sel, kiranya dalam sel tu tak ada orang, kosong. Mereka, para warden, mendakwa mendengar suara orang sayu meminta tolong dan menangis datang daripada bilik tu, padahal tak ada orang pun dalam bilik tersebut pada ketika itu. Ada yang berpendapat bahawa suara itu datang daripada roh banduan yang digantung dan tidak tenteram selepas riwayatnya tamat di tali gantung. Ada juga di antara warden yang terlihat seekor kambing hitam sering masuk menembusi pintu tanpa dibuka. Pintu tu tak buka, tapi kelibat kambing tadi dilihat masuk menembusi pintu sel tersebut. Dan macam mana seekor kambing boleh berkeliaran dalam kawasan penjara? Diorang cuma cakap diorang nampak kelibat kambing tersebut masuk, tapi diorang tak pernah nampak kelibat tersebut keluar ikut celah mana ataupun tak pernah keluar langsung. Mengikut rekod yang dikeluarkan oleh Jabatan Penjara Malaysia, seramai 180 pesalah telah menjalani hukuman gantung sampai mati dijerut di tali gantung di situ akibat pelbagai kesalahan berat dari tahun 1960 sehingga operasinya ditutup secara rasmi pada 31 Oktober 1996.
Okey, selepas penjara tersebut ditutup dan sebelum dirobohkan, pihak pengurusan penjara membuka penjara tersebut untuk lawatan dengan kadar bayaran tertentu, kira macam muzium lah. Pada saat inilah kru-kru filem mengambil kesempatan untuk melakukan penggambaran. Sekumpulan kru filem dan pelakon turut diganggu masa diorang tengah syuting dekat bilik banduan akhir itu. Menurut perkongsian seorang pelakon, semasa dia menjalankan penggambaran di situ, dia merasakan sesuatu yang pelik. Dan pengaruh diorang juga nampak kelibat sesuatu dekat dalam bilik tersebut. Tapi diorang kan ramai. Jadi rasa takut tu masih boleh dikawal lagi dan penggambaran tetap berjalan seperti biasa. Kejadian ini diceritakan terjadi ketika ada banduan baru, seorang lelaki dimasukkan dalam penjara dan ditempatkan di dalam sel penjara bersama dengan tahanan lain. Dia kemudiannya melakar sebuah kapal di dinding penjara dan kemudiannya mempelawa banduan lain untuk ikut dia naik kapal yang dia lakarkan di dinding tadi untuk sama-sama lari tinggalkan penjara. Tapi banduan lain tidak menghiraukan dia dan menganggapnya sudah hilang akal atau gila. Okey, kalau fikir logik, mana mungkin sebuah lakaran, hanya sebuah lakaran kapal boleh berlayar. Tapi pada keesokan paginya, lelaki tadi hilang secara misteri bersama-sama dengan lukisannya. Dan anehnya lagi, segala butiran berkaitan lelaki tersebut seolah-olah gaib atau tak pernah ada. Kisah ni diceritakan oleh pegawai penjara sendiri. Diorang mendakwa sebab tu diorang menjalankan rondaan akan ada satu lembaga hitam menghalang jalan diorang dan merenung tepat ke arah mereka. Selain itu, ada juga bayangan kanak-kanak sering berkeliaran di dalam kawasan penjara dan kelibat bayangan perempuan berjalan di lorong penjara. Penampakan bola api juga sering diceritakan melayang-layang di dalam kawasan penjara sebelum hilang begitu saja. Pernah juga beberapa kali pegawai yang bertugas untuk melakukan rondaan, diorang ni akan terasa seperti ditolak daripada belakang. Tapi bila mana diorang toleh belakang, tak ada siapa pun dekat belakang. Begitulah sedikit sebanyak kisah-kisah misteri dan seram yang diceritakan terjadi di penjara Pudu. Walaupun penjara Pudu kini telah dirobohkan atas alasan pembangunan, kisah-kisah misteri tentang penjara Pudu masih lagi diperkatakan dalam kalangan masyarakat kita sampailah ke hari ini. Tidak dapat dipastikan kesahihan cerita-cerita yang saya kongsikan tadi, namun kewujudan makhluk halus tidak seharusnya dipertikaikan kerana puak-puak ni memang benar-benar wujud. Terpulanglah pada kita untuk percaya ataupun tidak dengan perkongsian yang saya ceritakan tadi. Okey, sampai sini saja perkongsian dari saya untuk video pada malam ni. Kita jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya lepas ni. Akhir kata dari saya, kalau hampa suka dengan video-video dari saya, jangan lupa like, komen, share. Dan juga jangan lupa untuk ajak kawan-kawan hampa tengok video ni dan pakat subscribe ramai-ramai. Terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum.